Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid. Selamat berjumpa kembali dalam Sains Tahun 4 bersama Cikgu Zuhairul. Apa khabar kamu? InsyaAllah awal bulan 3 nanti kita akan bersua secara bersemuka nanti. Cikgu harap kamu telah pun mengerjakan semua kerja yang telah cikgu berikan dan bawa pada hari kita bersua nanti. Kita masih lagi di tajuk manusia. Okay. Kita akan lihat tentang topik pernafasan manusia. Okey, di mana kita akan tengok tentang topik pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan melakukan aktiviti. Okey, kamu akan buat aktiviti ini di rumah nantilah. Dan kamu tahu bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang kamu lakukan. Dan kamu mampu menjelaskan pemerhatian tentang proses pernafasan. Baik, pergerakan dada semasa pernafasan. Okey, cuba kamu letakkan tangan kamu di dada sambil kamu menarik dan menghembuskan nafas. Okey, kamu akan rasalah apa yang berlaku tu. Baik, dan cikgu menjemput seorang guru sains, Cikgu Juradah dari channel Cikgu Juradah. Ini dia, perkenalkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Juraida Yusof. Saya mengajar sains tahun 4 dan ini buku teks sebagai rujukan kita. Okey. Cikgu jemput Juradah untuk memberikan sedikit penerangan lebih lanjut lah. Okey, kamu juga boleh melawat ke channel YouTube dia. Okey. Ini channel YouTube dia. Okey. Kamu bolehlah tekan like dan subscribe lah untuk menerima semua informasi daripada penerangan oleh Cikgu Juraidah. Okey, semasa kita bernafas, cuba kamu letakkan tangan di atas dada sambil menarik dan menghembus nafas. Tarik nafas. Hembus nafas. Bukan macam ni tau. Tangan salah ni. Tangan kamu sepatutnya sebegini. Letakkan di bahagian dada. Okey. Sekali lagi. Tarik nafas. Hembus nafas. Tarik nafas. Hembus nafas. Apa jadi? Apa perubahan yang dapat kamu perhatikan? Yes. Masa tarik dan hembus nafas tadi, kamu dapat rasakan dada kamu naik dan turun. Tahu tak pergerakan dada semasa pernafasan? Apa yang berlaku? Keadaan dada semasa menarik nafas. Okay, kalau kamu perhatikan dan kalau kamu ingat, minggu lepas kita dah belajar bagaimana ketika kita menarik nafas, udara akan masuk melalui hidung dan melalui saluran trakea seterusnya sampai ke bahagian peparu. Apabila sampai ke bahagian peparu, kamu lihat apa jadi pada bahagian dada kamu. Yes, dia akan menaik. Semasa kamu menarik nafas, dada kamu akan menaik kerana udara masuk. Dan apa yang berlaku ketika kita hembus nafas? Keadaan dada semasa menghembus nafas, okey, apa jadi pada udara? Ya, udara daripada peparu akan melalui saluran trakea dan keluar melalui hidung kamu. Dan kemudian apa yang jadi pada dada kamu? Ya, dada kamu akan menurun. Ingat tahu kalau kita menarik nafas, waktu kita menarik nafas, dada kita menaik. Masa kita hembus nafas, dada kita menurun. Okey. Baik, untuk yang seterusnya kita belajar tentang kadar pernafasan. Okey, kadar pernafasan ni ada definisi dia. Kamu kena faham dan ingat selalu. Okey, cikgu buat 3 hentian pada satu ayat untuk bagi kamu ingat maksud kadar pernafasan ni. Saya nak kamu ingat bila saya ulang nanti, okey?
Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada. Kamu lihat bila kamu bernafas, okey, dia ada bilangan dia. 1, tembus, 2, tarik, 3, tarik, 4. Kemudian, kamu tengok bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Semula. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Boleh ingat tak? Kalau saya minta kamu sebut sekali lagi boleh? Nanti kita uji. Okey. Kadar pernafasan. Kalau tadi kita tahu kan, kadar pernafasan adalah bilangan naik turun dada dalam 1 minit. Okey, ada 3 jenis kadar pernafasan tau. Dia bergantung kepada jenis pergerakan kamu. Kadar pernafasan berbeza. Okey. 1, kadar pernafasan yang tinggi. Yang kedua, kadar pernafasan sederhana. Dan yang ketiga, kadar pernafasan yang rendah. Okey, apa beza ketiga-tiga ni? Jom kita tengok. Okey, kalau kamu lihat, paparan ni ada dalam buku teks kamu. Apa yang dia orang tengah buat tu ya? Okey, kadar pernafasan tinggi. Ingat ada 3 jenis kadar pernafasan tau. Kali ni cikgu nak pergi yang tinggi dulu. Kadar pernafasan tinggi. Kadar pernafasan yang tinggi melibatkan aktiviti yang memerlukan pergerakan yang banyak. Contoh berlari, melompat atau berenang melibatkan kadar pernafasan yang tinggi. Okey, kamu tengok dalam gambar ajar ni, kadar pernafasan yang tinggi waktu berlari ataupun melompat. Okey, berlari. Yes, lari. Okey, dan untuk aktiviti berenang juga melibatkan kadar pernafasan yang tinggi. Siapa yang pandai berenang kat sini? Bagus tau kalau pandai berenang. Itu untuk kadar pernafasan yang tinggi. Yang kedua, kadar pernafasan sederhana. Okey, cuba lihat bahagian ni. Apa yang dilakukan oleh ketiga-tiga orang ni ya? Siapa tahu? Berjalan atau melakukan tai chi melibatkan kadar pernafasan sederhana. Sebab pergerakan dia tidak cepat sangat. Dia perlahan saja kan. Dia sederhana. Dia tidak terlalu laju dan tidak terlalu perlahan. Dia macam sederhana. Berjalan atau melakukan tai chi melibatkan kadar pernafasan yang sederhana. Tengok. Ni, Boboy ni nak pergi ke mana ni? Berjalan. Dia melibatkan kadar pernafasan yang sederhana. Macam tu juga dengan uncle ni. Uncle ni melakukan tai chi. Juga melibatkan kadar pernafasan yang sederhana. Best kan? Kadang-kadang kita jalan-jalan shopping pun bagus dah. Sebab dia melibatkan kadar pernafasan yang sederhana. Okey. Seterusnya, kadar pernafasan yang rendah. Macam uncle ni, pakcik ni. Apa yang dia buat? Pakcik buat ni. Pakcik buat sedar, duduk kan. Kadar pernafasannya adalah rendah. Okey, duduk atau tidur melibatkan kadar pernafasan yang rendah. Kalau kamu tidur, kadar pernafasan kamu jadi rendah. Atau keadaan ketika kamu sedang duduk, dia akan melibatkan kadar pernafasan yang rendah. Tengok ni. Tidur ya. Bila dia tidur, apa jadi pada kadar pernafasan dia? Apa jadi pada kadar pernafasan kamu? Kalau kamu tidur ataupun duduk? Jeling pula dia. Marah ke? Okey. Kadar pernafasan akan menjadi rendah kalau kita duduk ataupun tidur. Baik, murid-murid. Kamu telah pun mendengar penerangan dari Cikgu Juradah dengan begitu panjang lebar. Cepat. Apa maksud kadar pernafasan? Ingat lagi tak? Ya. Kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun
dalam 1 minit. Dan untuk kali ini kita akan tengok tentang aktiviti. Okey, kamu boleh buka lembaran kerja kamu. Okey, jangan lupa tuliskan hari dan juga tarikh. Kamu akan tengok tentang kadar pernafasan manusia, di mana kamu akan menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Okey, alat dan bahan kamu perlukan jam randik dan radio. Tapi saya rasa cukup kot pakai jam tangan saja. Radio pun tak payah. Baik, kamu akan melakukan 3 jenis aktiviti, iaitu jalan setempat, lari setempat, lompat bintang. Senang je. Dan kamu akan kiralah bilangan pergerakan dada kamu turun dan naik. Dan ini mesti dibuat dalam 1 minit. Okey. Maknanya kamu akan jalan setempat dalam 1 minit. Kemudian kamu akan kira bilangan pergerakan dada kamu turun dan naik selama 1 minit juga. Okey. Baik, cuba lihat pada rakaman video ni. Okey, jalan setempat. Okey. Lepas tu kamu bolehlah kira bilangan pergerakan dada kamu dalam seminit ataupun 60 saat. Okey dah. Okey, boleh buat lompat bintang juga. Okay, lepas lompat bintang tu kamu pun kiralah bilangan pergerakan dada kamu tu turun dan naik dalam 1 minit. Okey. Okey, dan kamu boleh buatlah di rumah nanti. Baik, dulu pun cikgu pernah buat di sekolah. Okey, nampak tu. Cikgu gunakan jam saja untuk merekodkan dalam masa 60 saat ataupun 1 minit lah. Okey, yang ni 56 saat. Okey. Okey, cuma dulu cikgu kira nadi lah. Okey, nadi di ni, sini. Okey, baik. Okey, yang ni yang cikgu dah dapat. Okey, kamu buat dan keputusan ni ialah keputusan kamu. Okey. Bilangan pergerakan dada ni okey, kamu punyalah. Okey, jalan setempat. Okey, tu dapat 40. Lari setempat 70 dan lompat bintang lebih kurang 120. Okey, bilangan pergerakan dada dalam 1 minit. Jadi kadar pernafasan untuk jalan setempat ni rendah, lari setempat sederhana, lompat bintang tu yang paling tinggi. Okey, soalan dia. Adakah terdapat perbezaan kadar pernafasan antara setiap aktiviti yang kita jalankan tadi? Rendah, sederhana, tinggi. Ada ke tak ada? Ya, ada. Dan yang kedua, apa yang boleh kamu rumuskan? Okey, perkataan rumuskan ni maksudnya kamu buat kesimpulan. Okey, kesimpulan tentang hubungan antara jenis aktiviti dengan kadar pernafasan. Okey, berdasarkan penyiasatan kamu, buatlah hubungan. Okey. Okey, semakin aktif jenis aktiviti, okey, maknanya aktiviti tu semakin aktif, semakin perlukan tenaga. Okey, daripada jalan setempat, lari setempat, kemudian lompat bintang. Semakin tinggi kadar pernafasan. Okey, saya ulang balik. Semakin aktif jenis aktiviti, semakin tinggi kadar pernafasan. Okey, soalan cepat. Okey. Selain jenis aktiviti, jelaskan faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar pernafasan. Okey, ada di muka surat 34 tu. Baik, sebenarnya kandungan oksigen di kawasan tu. Contohnya macam kamu berada dalam lift yang penuh dengan orang ramai dan sesak, kamu akan dapati kandungan oksigennya semakin berkurang. Maka kadar pernafasannya akan meningkat. Okey, bila duduk sesak ramai tu, kamu rasa tak selesa. Betul tak? Kamu rasa? Cuba bernafas dengan laju. Okey, disebabkan oleh kandungan oksigen yang sedikit. Semua nak pakai kandungan, semua nakkan oksigen tu.
Okey, jadi kadar pernafasan akan semakin meningkat. Yang Okey, dan sebagai terakhir, tajuk terakhir kita tengok tentang situasi yang okey. memberikan kesan kepada pernafasan. Okey, Yang sekali lagi cikgu ketiga jemputlah yang kita Cikgu belajar Zoidah tentang untuk memberikan situasi yang beri kesan terhadap infonya. Dipersilakan cikgu. pernafasan. Kalau kamu lihat keempat-empat situasi yang ada dalam paparan ni, okey, cikgu bagi masa untuk kamu perhatikan. Tengok situasi yang pertama. Situasi yang kedua. Situasi yang ketiga. Banyaknya. Dan situasi yang keempat. Situasi yang keempat. Tengok. Antara keempat-empat situasi ni, yang manakah yang kamu rasa kamu akan lebih selesa untuk kamu duduk berada di kawasan tu? Ya, situasi kedua. Tapi saya nak tanya dulu, apa yang jadi kalau kamu berada berdekatan dengan situasi pertama, kedua dan ketiga? Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu? Ya, of course. Sudah tentu kita susah nafas. Susah nak bernafas kan kalau ada banyak asap. Dan kalau situasi ketiga ni, cuba tengok. Terlalu ramai kan? Terlalu ramai sangat. Ni mungkin sebelum COVID ni. Kalau sekarang memang tak boleh macam ni kan? Kita kena ikut SOP, betul tak? Kena ada penjarakan kalau macam ni. Ya Allah, bahayanya. Dia melibatkan pernafasan ni. Bahaya. Okey, kalau macam ni pun kita akan sesak nafas. Dan yang keempat, yang ni selalu jadi ni. Kan? Kalau ada yang mengisap rokok, ada kawasan sekitar, ada asap rokok, apa jadi pada kita? Yes, turut sesak nafas. Dan yang paling best kalau kita ada pada situasi kedua. Betul tak? Kalau jadi situasi yang kedua, kita akan rasa bestnya sambil dengar lagu. Cikgu belanja satu lagu please. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.